Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda, amma ba'd. Alhamdulillah muslimin muslimat yang mengikuti siri FB Live kita yang telah masuk ke siri yang ke-30, iaitu yang dianjurkan oleh NGO Ahlus Sunnah wal Jamaah Research Group atau dikenali sebagai ARG, ARG Pusat, iaitu mensyarahkan kitab Bid'ah Hasanah, Bid'ah Hasanah, sebuah pendekatan baru yang disusun oleh guru saya Al-Fadhil Kiai Muhammad Idrus Ramli hafizahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Pada malam ini insya-Allah kita cuba untuk cover beberapa tajuk yang bermula dengan tajuk memegang tongkat saat khutbah, yakni ketika membaca khutbah. Alhamdulillah saya perasan kalau isu memegang tongkat ketika membaca khutbah ini di negara kita tidak perasan, ianya menjadi satu isu yang dipertikaikan. Kalau misal kata baca Yasin malam Jumaat, baca Yasin malam nisfu Sya'ban, melakukan tahlil arwah, membuat kenduri arwah, sambutan maulid, itu kita biasa dengar. Ada komen-komen, ada bangkangan-bangkangan dari orang yang tidak bersetuju. Tetapi kalau setakat khatib ketika berkhutbah memegang tongkat, itu kita belum lagi perasan ada umat Islam yang mempertikaikan. Namun begitu tidak salah untuk kita itu mengambil tahu tentang kesunahan amalan ini atau apakah dalil yang dijadikan sandaran. Tak bolehkah misalnya khatib berkhutbah lah macam tu, tak payahlah pegang tongkat, khatib masih muda lagi, masih sihat lagi, bukannya tak larat nak berjalan, pegang tongkat buat apa, misalnya. Jadi sekurang-kurangnya kita tahu dalil kesunahan memegang tongkat ketika berkhutbah. Di antara kesunahan khatib ketika menyampaikan khutbah Jumaat dan solat yang lainnya, bukan ketika solatnya, ketika khutbahnya. Misalnya hari raya pun kan ada khutbah juga. Solat istisqa pun ada khutbah juga. Adalah memegang tongkat. Kebanyakan kaum Wahabi di Indonesia, kalau di Malaysia itulah saya katakan tak perasan pula mereka mempertikaikan ini, wallahualam lah kalau terlepas pandang. Tapi ini Kiai Idrus Ramli hafizahullah mencerita situasi di Indonesia. Mereka ni anti tongkat. Kalau di masjid mereka tidak ada tongkat. Ini wallahualam lah Ini barangkali benarlah situasi yang berlaku di negara jiran kita. Mereka tak suka kepada menggunakan tongkat ini, sehingga kan tidak ada tongkat pun di masjid. Kalau di negara kita, mana-mana masjid yang dilakukan salat Jumaat ataupun surau yang dilakukan salat Jumaat akan ada mimbar dan akan ada tongkat. Baik, macam mana pandangan para ulama tentang isu ini? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, wa sunanuha ayyakuna ala mimbarin lianna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yakhutubu ala al-minbari wa li'annahu ablaghu fil i'lami wa yustahabbu ayya'tamida ala qausin aw asa
lima rawa al-Hakam ibn Hazanin. Kata Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dan sunnahnya, cara khutbah ini, hendaklah khatib itu menyampaikan dari atas mimbar, ya. Ini yang sunnahnya, ya. Dapat pahala lah, ya. Kalau dilakukan di atas mimbar. Kenapa sunat kita itu berkhutbah di atas mimbar? Pertama, kerana Nabi SAW baginda sendiri menyampaikan khutbah selalu dari atas mimbar. Jadi kita ikut kepada perbuatan Nabi SAW, dapat pahala. Yang kedua, kerana hal tersebut lebih menyampaikan khutbah kepada jamaah. Kan orang kalau berucap, dia berada di tempat, maka dia lebih efektif berbanding kalau dia berucap, tapi dia yang berucap itu sama level dengan orang yang mendengar. Kadang-kadang kalau lebih-lebih lagi, kalau ramai, orang pun tak tahu siapa yang bercakap, ekspresi muka dia bagaimana, lontaran suara dia bagaimana. Berbanding kalau dia itu berkhutbah di atas mimbar, itu dia katakan ablaghu fil i'lam, lebih menyampaikan dalam memberitahu isi-isi kandungan khutbah itu. Dan disunatkan agar dia itu berpegang pada busur atau tongkat. Jadi busur tu tak adalah, sebab zaman dahulu orang-orang membawa senjata mereka ke sana kemari, ya. Dalam suasana yang kerap berlaku peperangan, ataupun mereka sendiri ada melakukan perburuan, ya, memburu binatang. Jadi orang biasa bawa pedang, orang biasa bawa panah, ya, busur, ya, busur panah. Jadi kalau ada busur, sunat dia tu berpegang pada busur tadi, ataupun pada tongkat. Kerana apa dikatakan sunat ini? Kerana hadis yang diriwayatkan oleh Hakam bin Hazan, ya, ini adalah petikan kata-kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab yang masyhur Al-Majmu' Syarah kepada Al-Muhazzab, ya. Maknanya antara sunnah kita membaca khutbah ataupun berkhutbah sebenarnya, ya. Kita sekarang dah jadi membaca khutbah. Kenapa? Kerana ada teks. Risiko membaca khutbah ini, terutamanya kalau teks khutbah itu panjang berjala-jala, menyebabkan orang tidak boleh memberi penumpuan yang baik, ya. Orang jadi mengantuk, bosan dan sebagainya. Berbeza kalau dengan berkhutbah, lontaran itu dengan penuh semangat, dengan penuh perasaan dan tidak terlampau panjang, ya. Sebab sunnahnya khutbah ini pendek, tapi yang dipanjangkan itu adalah solat. Jadi kita kadang-kadang terbalik, solat kita sangat ringkas, kuliah Allah saja, solat jemaat, tapi khutbah panjang berjala-jala, macam-macam dimasukkan di situ, tentang apa, bersih sampah, tukar minyak hitam, apa tu, hari wilayah, hari polis, semua masuk kat situ. Padahal fungsi khutbah itu adalah hanya untuk reminder, ya, peringatan mingguan supaya kita itu jangan sekali-kali meninggalkan takwa Allah. Jangan kita itu tidak bertakwa. Bolehlah dikaitkan dengan isu-isu semasa, misalnya kalau di satu tempat itu kerap berlaku rasuah misalnya, maka khatib berpesanlah kita hendaklah bertakwa kepada Allah Ta'ala, hendaklah kita itu menjauhi daripada terlibat dengan rasuah, kerana itu adalah larangan daripada Allah Ta'ala. Boleh, bukan tidak boleh. Ataupun di tempat itu banyak berlaku persengketaan sesama Muslim, pergaduhan atas sebab politik dan sebagainya, tak salah khatib dalam berpesan takullah, ingatkan antara ciri-ciri orang yang bertakwa, dia mematuhi perintah Allah, dan antara perintah Allah adalah supaya kita itu berbaik-baik dengan saudara seagama kita. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Hanya saja orang-orang mukmin itu dia bersaudara, maka hendaklah diperdamaikan antara dua saudara yang bertelingkah. Seumpamanya tidak ada masalah, tapi jangan terlampau panjang, berjela-jela. Itu membosankan dan menghilangkan konsentrasi daripada jamaah, yang mendengar khutbah. Selaknya ringkas saja dan dengan penuh semangat, ya, khutbah itu. Kuliah, okeylah, kuliah macam ini saja kita menyampaikan. Tapi kalau khutbah itu seumpama seolah-olah kita katakan panglima perang, ya, sedang mengarahkan tentera-tentera untuk berjuang di medan perang, ada semangat.
Pernyataan di atas memberikan kesimpulan bahawa orang yang menyampaikan khutbah Jumaat disunnahkan memegang tongkat atau busur. Pernyataan senada juga dikemukakan oleh Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi, seorang ulama terkemuka dalam mazhab Hambali rahimahullah, sebagai berikut. Kalau Imam Nawawi ulama besar di dalam mazhab Syafi'i, sementara Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala pula adalah ulama besar dalam mazhab Hambali. Kata beliau, wa yustahabbu ayya'tamida ala qausin aw sayfin aw asa lima rawa al-Hakam ibn Hazan al-Kulafi. Disunatkan bahawa khatib itu dia berpegang sama ada pada busur, ataupun boleh juga kalau dia ada pedang, dia berpegang pada pedang dia, ataupun dia berpegang pada tongkat, kerana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakam Ibn Hazan Al-Kulafi ini dipetik daripada kitab Al-Mughni li Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala. Baik. Jadi kesunahan memegang tongkat bagi khatib Jumaat pada saat menyampaikan khutbah memiliki dalil-dalil yang banyak sekali. Mungkin kita tidak terlampau detail lah, kerana di tempat kita alhamdulillah perkara ini tidak menjadi isu. Yang nanti tu, tajuk seterusnya nanti ada isu, iaitu berzikir dengan nyaring. Ada sebahagian daripada umat Islam di Malaysia ni, dia tak bagi kita berzikir kuat. Kata dia itu bid'ah ataupun dilarang dalam agama. Kita nak faham, betulkah berzikir kuat itu bid'ah? Betulkah berzikir secara nyaring itu dilarang di dalam agama? Itu tajuk yang seterusnya. Tapi kalau pegang khutbah ini tidak menjadi isu di tempat kita, alhamdulillah. Hadis Fatimah binti Qais radhiyallahu anha an-Sya'bi qala al-Sya'bi qala dakhalna ala Fatimah binti Qaisin radhiyallahu anha fa'at hafatna bi rutabin yuqalu lahu rutab ibn tabin wa asqana sawiqa sultin fasa'altuha anil mutallaqati thalathan aina tu'taddu qalat talaqani ba'li thalathan fa'adhina li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an a'tadda fi ahli qalat fanudiya fin nasi inna salata jami'atan qalat fantalaqtu fi man intalaqa minan nasi qalat fakuntu fi saffil muqaddami minan nisa'i wa huwa yalil muakhkhara minar rijali qalat fasami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'alal minbari yakhutubu faqala inna bani ammi qala inna bani ammin litamimid dari rakibu fil bahri wa saqal haditha wa zada fihi qalat faka'annama anzuru ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahwa bimihsaratihi ila al-ard wa qala hadhihi Taibah yakni al-Madinah. Dari Asy-Sya'bi beliau menceritakan bahawa kami mendatangi Fatimah binti Qais, sahabat perempuan. Dia menghadiahkan kami kurma yang disebut kurma Rutab ibn Tab dan memberi minum kami bubur dari sejenis gandum. Ini adab lah ya. Kita menerima tetamu, kita jamu lah. Minum tak mesti grand sangat ya, tak mestilah nasi Arab dan sebagainya. Kurma, ada sikit bubur daripada gandum ya. Lalu aku bertanya kepadanya tentang di mana wanita yang ditolak 3 melakukan iddah. Jadi sambil-sambil zarah tu nak dapatkan ilmu, nak tahu tentang hukum. Kalau orang perempuan, kalau dah dicerai sampai 3 kali kan dia dah jadi talak bain. Kalau yang dicerai 1 atau 2, dia talak raj'i, suami masih boleh rujuk dalam tempoh iddah itu. Jadi dia beriddah saja di Baitul Zawaj dia, di tempat rumah perkahwinan dia tu. Tapi orang ni dah cerai 3 kali. Jadi dah bain, suami dah tak boleh rujuk lagi. Jadi kat mana ya sepatutnya dia beriddah? Lalu dia pun menjawab, aku dahulu pernah ditolak 3 oleh suamiku. Lalu Rasulullah SAW memberi aku izin untuk melakukan iddah di kediaman keluargaku. Maknanya di kediaman ibu bapa dia. Lalu ada panggilan yang berseru, As-salat al-jami'ah.
ketika tu ketika minta panduan daripada Nabi SAW. Nabi SAW dah bagi izin untuk solat untuk beredah di rumah keluarganya. Pada ketika itu diserukan untuk solat. Jadi aku pergi beramai-ramai orang yang juga pergi menuju seruan itu. Aku duduk di barisan depan kaum wanita, tapi barisan depan kaum wanita ini adalah barisan yang belakang dengan kaum lelaki. Jadi kan saf perempuan itu di belakang saf lelaki. Lalu aku mendengar Nabi SAW menyampaikan khutbah dari atas mimbar dan bersabda, sesungguhnya Tamim Dari dan keluarganya menaiki perahu di lautan. Ini adalah pemberitahuan daripada Nabi SAW apa yang akan berlaku. Lalu aku seakan-akan melihat Nabi SAW menurunkan tongkatnya ke tanah dan bersabda, ini adalah negeri Taibah, iaitu Madinah. Jadi yang pentingnya tongkat itu ada. Cuma ketika Nabi bersabda itu, Nabi menurunkan tongkat itu ke tanah, menunjukkan ke tanah, ini adalah negeri Taibah. Dalam hadis di atas jelas sekali baginda SAW menyampaikan khutbah sambil memegang tongkat. Sementara hadis Al-Hakam Ibn Hazan Al-Kulafi yang disebut di dalam dua kitab fiqh yang kita bacakan sebentar tadi, kitab Al-Majmu' dalam mazhab Syafi'i dan kitab Al-Mughni dalam mazhab Hambali, kedua-duanya merujuk kepada hadis Al-Hakam Ibn Hasan Al-Kulafi anil Hakam Ibn Hazan Al-Kulafi radhiyallahu anhu qala qadimtu ala Rasulullah sallam sab'atin aw tasi'atin fadakhalna faqulna ya Rasulullah atainaka litad'u lana bi khairin qala fada'a lana bi khair wa amara bina fa'anzilna wa amara lana bi syai'in min tamrin wa sya'nu idzaka dunun qala falabithna inda Rasulullah SAW ayyama syahidna fihal jumu'ata faqama Rasulullah SAW mutawakki'an ala qausin aw qala ala asa syakkun minar rawi fahamidallaha wa asna alaihi kalimatin khafifatin tayyibatin mubarakatin thumma qala ya ayyuhan nasu innakum lan taf'alu wa lan tutiqu kullama umirtum bihi walakin saddidu wa abshiru. Al-Hakam Ibn Hazan Al-Kulafi radhiyallahu anhu berkata, aku berziarah kepada Rasulullah SAW sebagai ketujuh dari 7 orang atau ke-9 dari 9 orang. Jadi tak ingat ya, tak pasti sangat ya, dalam 7 atau 9 orang macam itulah ya. Kami pergi ziarah Nabi SAW. Kita pun biasa kadang-kadang tak ingat sangat detail ya. Kita ingatlah kita dalam satu grup pergi ziarah kepada satu orang. Berapa orang kamu pergi ziarah? Taklah dalam 7 atau 9 macam itulah. Maknanya tak pasti bilangan dia. Lalu kami masuk ke dalam rumah baginda SAW. Kami berkata, ya Rasulullah, kami berkunjung kepadamu agar engkau mendoakan kami dengan kebaikan. Jadi boleh kita itu menziarah ke tempat orang-orang soleh, orang-orang yang baik-baik, semata-mata untuk meminta supaya mereka mendoakan kebaikan untuk kita. Lalu Al-Hakam berkata, lalu Nabi SAW mendoakan kami dengan kebaikan. Jadi ini menjadi satu dalil yang kuat bahawa kita itu elok sekali berkunjung ke tempat orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Zaman kita sudah tidak ada Nabi lagi. Jadi kita pergilah kepada alim ulama, pewaris Nabi, ulama-ulama yang soleh, dengan tujuan supaya mereka mendoakan kebaikan kepada kita. Dan Nabi SAW memperkenankan Nabi doakan kebaikan kepada sahabat-sahabat tadi. Lalu Nabi SAW menyuruh memberi sesuatu kepada kami, tetamu kan, bagilah makanan ya. Lalu kami dia persilakan singgah dan Nabi SAW menyuruh memberikan kami kurma. Keadaan pada waktu itu lemah, jadi keletihan. Al-Hakam berkata, kami tinggal di samping Rasulullah SAW selama beberapa hari, rehatlah dulu ya, musafir letih, rehat. Lalu kami dalam tempoh tinggal itu sempatlah solat Jumaat dengan Nabi SAW ya. Macam kita lah ya, kadang pergi ke Madinah, ada yang sempat Jumaat, ada yang sekejap tak sempat solat Jumaat di Madinah. Jadi orang ni datang ziarah Nabi SAW, dia sempat solat Jumaat. Lalu pada saat itu SAW berdiri, saya berpegangan pada busur atau tongkat. Tadi tak ingat, yang meriwayatkan itu tak ingat.
Nabi SAW ada bertongkat pada something lah, ya, sama ada busur, panah ataupun tongkat. Lalu beliau yang baginda memuji pada Allah Subhanahu Wa Taala dan memujinya dengan beberapa kalimat yang ringan, baik dan barakah. Jadi tak perlu berjela-jela. Khutbah ni ringkas tetapi efektif, ya, percakapan-percakapan yang bagus. Barakah, membawa kebaikan. Kemudian beliau bersabda, wahai manusia, sesungguhnya kalian tidak akan mengerjakan dan tidak akan mampu mengerjakan semua yang diperintahkan kepada kalian. Nabi SAW beritahu kepada kita ni supaya kita tak give up. Kalau kita tengok apa yang kita buat daripada tuntutan agama secara insaf, kita akan mengakui akur bahawa sebenarnya sangat sedikit, sekelumit sahaja yang agama kita suruh ni yang kita mampu lakukan. Tetapi janganlah give up, ya. Akan tetapi lakukanlah perbuatan yang lurus dan sampaikanlah khabar gembira. Mana teruskan kita perbaiki amal-amalan kita dan sampaikanlah perkhabaran gembira. Bahkan apa? Kerana orang yang lakukan amal yang soleh dengan niat yang ikhlas, insya-Allah Allah maafkan, ampunkan kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan dia. Yuzhibnas sayyi'at. Kerana kebaikan-kebaikan itu boleh menghapuskan dosa-dosa yang kecil. Hadis tersebut memberikan kesimpulan kesunahan memegang tongkat, busur atau pedang ketika menyampaikan khutbah Jumaat bagi seorang khatib. Hadis Sa'id ibn al-Musayyab ataupun al-Musayyib, bab timadi Rasulullah SAW ala al-asa an rajulin aslama an Abi Jabirin al-Bayadi an ibn al-Musayyabi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yatawakka'u ala asan wa huwa yakhtubu yaumal jum'ati idh kana yakhtubu ilal jid'i falamma suni'al mimbaru qama alaihi wa tawakka'a 'alal 'asa aidha. Ini satu bab pada menceritakan Nabi SAW bertekan kepada tongkat. Daripada seorang lelaki yang masuk Islam dari Abi Jabir al-Bayadi daripada Ibn al-Musayyab bahawa Nabi SAW selalu berpegang pada tongkat ketika menyampaikan khutbah pada hari Jumaat. Pada saat berkhutbah di samping kayu kurma. Asalnya Nabi SAW tidak berkhutbah di atas mimbar, tapi hanya ada di tunggul kurma Nabi SAW berkhutbah di situ. Tapi setelah dibuatkan orang mimbar untuk baginda SAW, lalu baginda berdiri di atas mimbar juga berpegang pada tongkat. Yang keempat, hadis Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu an Alqamah bin Qaisin anna Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu kana yaqumu qa'iman kulla 'ashiyati khamisin fama sami'tuhu fi 'ashiyatin minha yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghaira marratin wahidatin qala fanazartu ilaihi wa huwa mu'tamidun ala 'asan fanazartu ilal 'asa taza'za'a. Daripada Alqamah bin Qais bahawa Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu selalu berceramah pada setiap petang Khamis. Ini yang kita pernah sebut, ya, boleh kita itu melakukan satu amal kebaikan itu dengan melakukannya pada waktu tertentu, ya. Jadi tak perlulah kata ni apa dalil baca Yasin malam Jumaat, ini apa dalil, kerana amalan itu sendiri tidak disempitkan waktu dia. Jadi kita boleh pilih lah. Nak ceramah setiap petang Khamis boleh, nak ceramah setiap petang Jumaat. Jadi kalau Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau memilih berceramah berkuliah setiap petang Khamis. Dan di antara yang aku dengar pada satu petang, iaitu dia berkata bahawa Rasulullah SAW telah bersabda lebih pada satu kali. Ini Nabi SAW melakukan ini lebih pada satu kali, dan aku melihat kepada baginda sambil berpegangan pada tongkat, dan aku lihat tongkat itu bergerak-gerak. Jadi hadis sahih di atas memberikan kesimpulan bahawa sahabat Nabi itu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyaksikan Rasulullah SAW memegang tongkat setiap kali menyampaikan khutbah. Lagi hadis Abdullah bin Al-Zubair radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaktubu wa biyadihi mikhsaratun. Ini hadis riwayat Al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah dan juga Tammam dalam Al-Fawaid dan Ibn Sa'ad dalam Tabaqatul Kubra. Jadi ada banyak riwayat lah, ya.
yang membawa kefahaman bahawa Nabi SAW berkhutbah itu menggunakan tongkat. Yang keenam, hadis Atha' an Ibni Juraijin qultu li Atha'in akana Nabi SAW yaqumu idza khataba ala asan qala na'am kana ya'tabidu 'alaiha i'timadan. Daripada Ibn Juraij, aku bertanya kepada Atha', adakah Nabi SAW apabila khutbah, adakah baginda itu selalu berpegang pada tongkat? Dia menjawab, ya, beliau selalu berpegang pada tongkat. Kalau orang yang faham, na'am kana ya'tamidu 'alaiha i'timad, dan itu takkid, emphasize. Memang Nabi bertekan pada tongkat. Jadi tidak ada keraguan. Jadi hadis-hadis di atas dan hadis-hadis yang tidak disebutkan di sini memberikan kesimpulan bahawa Rasulullah SAW ketika menyampaikan khutbah selalu memegang tongkat atau busur. Jadi tradisi ini juga berlangsung sehingga masuk Khulafaur Rasyidin, sebagaimana dalam riwayat-riwayat lain yang tidak kami sebutkan di sini. Hal ini menjadi dalil kesunahan memegang tongkat, busur ataupun pedang ketika menyampaikan khutbah. Tapi kalau di tempat kita tak sesuai lah ya. Apa pula khatib ni pegang busur ni nak masuk sukan memanah ke apa? Sebab tak sesuai dengan adat kita. Kalau dari segi hukum itu sunnah. Begitu juga pedang. Mungkinlah ada orang buat report pada polis, khatib kami hari ni bawa pedang. Janganlah benda yang walaupun dari segi asal hukumnya sunnah, tapi kalau dia itu tidak biasa dengan uruf manusia, maka kita raikan uruf kebiasaan manusia di sini, tak jadi tohmah, tak jadi fitnah. Kalau dengan tongkat, maka kita kekalkan dengan tongkat. Kalau pedang nanti kan jadi lain macam pula ya. Orang yang tak faham akan jadi kecoh. Tapi kalau dari segi hukum, pedang pun sunnah, busur panah pun sunnah, tongkat juga sunnah. Baik, sekarang kita pergi kepada tajuk yang selalu jadi kekeliruan di tempat kita, iaitu zikir dengan nyaring setelah solat. Bahkan ada sahabat saya ketika di UIA, Profesor Dr. Aznan Hassan, beliau lebih terkenal dalam bidang Islamic banking, Islamic finance, antara tokoh muamalat yang tersohor lah di dalam konteks negara kita ini. Dr. Daud, Profesor Dr. Daud Bakar, Dr. Aznan Hassan, dan kakak saya sendiri Dr. Engku Rabi'ah Adawiyah. Ini antara yang dianggap figur menonjol lah ya, kalau dalam bidang Islamic banking dan juga Islamic finance ya. Jadi beliau pernah catatkan dalam Facebook beliau pengalaman satu masa beliau menjadi imam di satu tempat, dan selepas solat beliau pun berbirit ya, dengan suara yang lantang, nyaring. Lalu ada satu orang bangkit dan marah dia. Dia kata, saya ingatkan doktor ni alim tetapi rupanya jahil. Jadi beliau asalnya tidak hiraukan. Kemudian orang itu masih lagi marah-marah. Jadi dia pun cakap kepada orang ini dengan bahasa Arab. Apa dia cakap, tak silap saya, masya'nuka atau macam itulah. Dia tanya apa masalah kamu ni ya. Jadi orang ini nampaknya dia pun tidak faham bahasa Arab, lalu dia komunikasi dengan bahasa Melayu. Dia kata sama dia lah ya, mungkin pensyarah dia atau doktor dia atau ustaz dia kata zikir nyaring ini adalah bid'ah. Dia kata saya rasa kamu salah faham, saya tak percaya kalau pensyarah kamu cakap macam itu. Kenapa soalannya? Kenapa apa ni dikatakan Dr. Aznan tadi dia tak percaya? Sebab dia kenal, dia tak sebutlah nama orang yang berkenaan, tapi dia kenal orang ni, orang yang ada ilmu, orang yang belajar. Dia macam tak boleh bayangkan, takkanlah orang yang ada ilmu sampai boleh kata zikir nyaring itu adalah bid'ah. Jadi padahal sebenarnya zikir secara nyaring selepas solat itu adalah sunnah. Itu saya terangkan. Dia ada benda-benda macam sambut maulid, ada yang majoriti ulama menganggap itu adalah satu perkara yang baik. Adalah yang syah, yang ganjil dalam berfatwa, dia menganggap sambut maulid itu tak bagus. Tapi yang mengatakan baik atau tak baik, mereka sepakat sambut maulid macam kita buat sekarang ni bid'ah, benda baru. Kenapa bid'ah? Kerana tidak berlaku di zaman Nabi SAW, tidak disuruh secara khusus oleh Nabi SAW. Cuma pertikaian hanyalah perkara baru ini adakah selari dengan syarak hasanah
ataupun bercanggah dengan syarak, maka sayyi'ah. Itu saja pertikaian mereka. Bid'ah memang bid'ah. Tapi kalau dalam kes zikir nyaring, ia bukan bid'ah. Ia sunnah. Sebab tarif pada bid'ah ini sesuatu, melakukan sesuatu perbuatan yang tidak dilakukan di zaman Nabi SAW. Itu tarif bid'ah dari segi syarak. Fi'lu ma lam yuhad fi asri Rasulullah SAW. Yang tidak dilakukan di zaman Nabi SAW. Sedangkan zikir nyaring berlaku di zaman Nabi. Macam mana boleh dikatakan bid'ah? Cuba lihat. Dalam tradisi umat Islam di Nusantara, bacaan zikir setelah solat 5 waktu biasanya dibaca dengan suara keras, maknanya nyaring lah. Dan dipimpin langsung oleh imam solat. Ya, imam baca, makmum ikut. Ya. Serentak lah, lebih kurang senada lah. Mereka itu berzikir. Misalnya, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ajirni minan nar. Kemudian baca Fatihah misalnya, kemudian baca ayat kursi, kemudian subhanallah 33. Itu semua dibaca dengan nyaring, ya. Ini amalan yang biasa berlaku di negara kita. Cuma kebelakangan ini ada juga di setengah tempat, oleh kerana dia menyangkakan perbuatan itu bid'ah, dia sudah tidak zikir nyaring. Jadi lepas salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, diam. Masing-masing diam. Diam mungkinlah makin-masing bilik sendirilah pelan-pelan. Jadi yang majoriti amalkan adalah zikir kuat, ya. Sampai subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allah akbar, lalu imam pembaca doa dan selesai. Baik. Jadi pembacaan zikir setelah salat dengan suara keras ini telah berlangsung sejak masa SAW, yang dipimpin langsung oleh baginda SAW selaku imam salat berdasarkan hadis berikut. Ya, jadi kita mohon, ya, kawan-kawan kita yang sudah terpengaruh dengan fahaman yang menyangkakan ini adalah bid'ah, Pak Syekh kata, jangan duduk dengar, jangan lagi. Ya, kawan-kawan kita yang duduk komplain sana sini ni, jangan hanya pandai komplain saja, ya. Pandailah duduk sama dengar warna terang. Jadi tak adalah kita tu komplain. Jadi orang tu bila dah banyak dia punya ittilak dia, man kathura ittila'uhu qalla i'tiraduhu. Orang yang dah banyak mengaji, banyak faham, kuranglah dia bangkang. Kadang yang selalu bising, ini tak boleh, ini haram, ini bid'ah tu, ittilak dia kurang ambil tahu, ya. Orang buat live, dia hanya singgah nak komen saja, tapi dengarnya tak mau. Jadi akhirnya kerja dia membangkang je lah. Tak baguslah, ya. Orang kalau dalam politik, semuanya tak mau jadi pembangkang sebenarnya, nak jadi kerajaan. Jadi kamu membangkang sepanjang hidup, letih. Minum dengan tangan kanan, ya. Dalam live nampak macam tangan kiri, ya. Sebab kadang-kadang benda macam ni pun jadi isu. Cakap mengajar pasal sunnah, minum tangan kiri, ya. Dia real life saya minum kanan, tapi sebab gunakan kamera selfie ni, dia terbalik, nampak macam tangan kiri. Itu namanya menolak tuhmah. Sebab Nabi SAW pernah berjalan dengan isteri baginda, lalu terserempak dengan 2 orang sahabat. Jadi sahabat tu cuba macam nak mengalihkan tempat lain. Nabi panggil, Nabi SAW panggil, Nabi beritahu ini isteri saya siapa-siapa. Jadi sahabat kata, macam okeylah, kami tak disangka apa-apa, tapi Nabi SAW memberi pengajaran kita itu menolak tuhmah. Sebab kalau kita tak cakap macam itu, bukan kata dia ni jalan dengan siapa, perempuan mana. Jadi menolak tuhmah itu antara tuntutan agama, ya. Jangan meletakkan diri kita pada mawadhi' at-tuham, tempat-tempat yang menimbulkan tuhmahan. Baik. An Ibn Zubairin qala kana Ibn Zubairin radhiyallahu anhuma yaqulu fi duburi kulli salatin hina yusallimu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahul ni'matu wa lahul fadl wa lahus sana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Wa qala kana Rasulullah sallam yuhallilu bihinna dubura kulli salatin. Daripada Sayyidina
daripada Abi Az-Zubair, beliau menceritakan bahawa adalah Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu berkata, pada setiap membacalah, maknanya pada setiap daripada selesai solat, selepas dia bagi salam, dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya, ya, zikir-zikir yang kita bacakan tadi. Dan setelah itu beliau berkata, adalah Nabi SAW bertahlil dengan apa yang saya baca tadi selepas daripada setiap solat. Maknanya mereka dengar daripada Nabi SAW, Nabi sendiri berzikir kuat. Tu macam mana yang kononnya tubik bahasa Terengganu, konong tu ceramah dalam bahasa KL ni kadang-kadang terkeluar bahasa ibunda. Baik, jadi kononnya, bukan orang Terengganu kata konong, orang KL kata konon. Kononnya dia ni berjuang sunnah, tetapi yang Nabi SAW buat pula dia bid'ahkan. Tu macam mana? Kalau maulid okeylah, maulid memang bid'ah, cuma kita hanya berbeza pandangan, bid'ah hasanah ke bid'ah sayyi'ah, fine lah ya. Bila benda tu baru, adalah kita kata logiknya orang tu berbeza pandangan sebab benda tu baru, zaman Nabi tak berlaku. Jadi orang ni kata baik, ini alasannya, ni kata tak baik, ini alasannya. Tapi in fact ketika awal-awal dilakukan sambutan maulid ini, tak ada ulama bangkang. Habisullah, beres Ustaz, beres. Kalau boleh cakap Terengganu beres, dak lengah ngak tekuk. Baik, jadi ketika kita katakan dilakukan sambutan maulid pertama kali oleh Raja Negeri Irbil di Iraq, Sultan Al-Muzaffar, tidak ada satu orang ulama pun yang komplain, ya? Tidak ada satu orang ulama pun yang bangkang. Jadi kalau begitu, seolah-olahnya telah berlaku ijma'. Jadi bila telah berlaku ijma', tak perlu lagi lah kita nak komplain, kerana ijma' umat Islam ini terpelihara daripada kesesatan. Itu daripada satu sudut. Tapi pada sudut yang lain, okeylah, benda baru boleh jadilah, ya, orang berbeza penilaian. Tetapi ini benda yang diamalkan oleh Nabi SAW. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Abu Ya'la dan Ibn Abi Shaybah. Jadi selalu cakap, kita kenalah mengamalkan hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Ini hadis sahih dah ni. Nak sahih macam mana lagi? Ya, Imam Muslim lah kena tunggu Syekh Albani cakap sahih dulu baru kata nak sahih. Ya, jadi ini hadis sahih. Sahabat berzikir dengan kuat, dan sahabat cerita dulu Nabi SAW pun berzikir macam ni lah. Jadi kalau Nabi SAW zikir perlahan, mana sahabat tahu Nabi zikir apa? Itulah kena gunakan akal. Kadang-kadang mereka hanya pandai cakap tapi tak pandai gunakan akal dalam memahami dalil. Dalil kita semua sepakat merujuk pada Quran dan hadis. Tapi nak faham Quran dan hadis dengan kefahaman yang betul, itu ulama gunakan akal. Jadi akal akan mengatakan takkanlah Nabi SAW berzikir perlahan. Kerana kalau Nabi SAW berzikir perlahan, sahabat mana tahu Nabi zikir apa. Jadi oleh itu, bila sahabat tahu Nabi SAW zikir apa, automatik akal yang sihat kata, kalau begitu Nabi SAW zikir kuat. Baik. Dalam riwayat yang lain disebutkan, an Abdullah bin Zubair, an Abdullah bin Zubair, qala kana Rasulullah SAW idza sallama min salatihi yaqulu bi sautihil a'la, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwwata illa billah wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Ini makna yang sama juga. Syahidnya di mana dia punya poinnya di sini, iaitu yaqulu bi sautihil a'la, bagi dia menyebut dengan suara yang tinggi. Ini juga merupakan hadis yang sahih riwayat Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um, dan juga Al-Imam Al-Baihaqi dalam Ma'rifatus Sunan wal Athar, dan Al-Imam At-Tabrani dalam Ad-Du'a, dan juga dalam Al-Mu'jamul Kabir. Jadi jelas, ya, zikir kuat ini adalah sunnah Nabi SAW. Dua riwayat di atas memberikan kesimpulan bahawa setiap selesai salat SAW membaca zikir dengan suara yang paling keras dan nyaring agar diikuti oleh para sahabat. Ini zikir jamaah lah namanya. Kerana demikian, maka para sahabat dalam berzikir setelah salat juga dengan suara yang nyaring, ikut sunnah. Sebagaimana dalam riwayat yang berikut, ada lagi riwayat yang lain. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma
qala anna raf'as sauti bizikri hina yansarifun nasu minal maktubati kana ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ibnu Abbas kuntu a'lamu idzan sarafu bidzalika idza sami'tuhu. Daripada sepupu Nabi SAW, sahabat Nabi yang alim, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata bahawa menyaringkan suara melakukan zikir ketika selesai solat, ketika selesai orang ramai daripada melakukan solat yang fardu, itu berlaku di Nabi SAW. Nak apa lagi kawan-kawan? Nak degil setakat mana lagi sahabat-sahabat kita, ya, saudara-saudara seagama kita? Zikir kuat, ya, sampai ada yang katanya sampai ditariknya mikrofon dan sebagainya. Ini sunnah Nabi SAW, sahabat Nabi yang cerita. Dan ini adalah hadis sahih riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Ahmad, Ibn Khuzaimah. Nak apa lagi? Melainkan inat, degil, melainkan sombong dengan kebenaran dan cenderung kepada mukhalafah, cenderung kepada nak menyalahi orang ramai. Tak tahu saja nak berlain dengan orang. Orang dah elok dah zikir kuat ikut sunnah, dia nak buat macam berlain, katanya zikir kuat ni bid'ah. Itu macam mana? Hadis sahih dah. Kalau dhaif tu dia kata hadis dhaif. Jadi kita dah bawa hadis sahih, apa pula takwil dia, wallahu alam. Dan bahkan yang menariknya, saya pun tak faham. Orang kata Wahabi ni jahil, Ustaz. Tak juga. Tak semua. Sebab ada Wahabi yang alim, yang dia mengaji ilmu. Jadi yang alim ni tak teruklah dia pegangan dia berbanding dengan yang jahil. Di kalangan ahli sunnah wal jamaah pun kalau tak mengaji, jahil juga. Jadi Syekh Ibn Utsaimin, tokoh ulama Wahabi yang terkenal, tokoh zaman kita lah, beliau juga mengatakan, sesiapa yang mengatakan zikir kuat itu bukan sunnah, maka dia tu tak faham sunnah. So, saya tak tahu yang Wahabi di Malaysia ni mengaji dengan siapa. Ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah kata zikir kuat sunnah, hadis-hadis yang sahih kata sunnah, tokoh ulama Wahabi sendiri kata zikir kuat sunnah. Kamu datang-datang marah orang zikir kuat ni datang daripada mana? Oh, kata dia, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala melarang daripada zikir kuat. Kamu ni mendakwa saja kamu ni mazhab Syafi'i, tapi kamu sendiri tak mahu ikut dengan mazhab Syafi'i. Tidak. Saya selalu minta kalau orang cakap macam tu, bawa kepada saya kalam Imam Syafi'i melarang orang zikir kuat, tolong. Dia kadang pandai cakap. Dia yang pandai cakap ni, saya perasan dia parrot. Parrot tahu, burung kakak tua. Dia kan burung kakak tua tu, dia boleh tiru tapi dia tak faham. Ni ketegak. Muhammad Badrul Munir kata, tu ketegak. Orang Kedah kata ketegak. Orang Terengganu kata kerah keng. Kerah keng. Kita bawa apa dalil pun, dia sudah ketegak, dia sudah kerah keng, dia tak mau terima. Jadi, nak kata apa lagi? Kalam ulama dah bawa, hadis sahih dah bawa, dia pula selewengkan. Dia kata kamu tak ikut Imam Syafi'i, larang zikir kuat lepas sembahyang. Saya kata tolong bawa nas percakapan Imam Syafi'i dalam kitab mana Imam Syafi'i melarang zikir kuat, tolong. Sampai sudah tak bawa. Padahal yang dikatakan kalam Imam Syafi'i mengkomentari kepada hadis Sayyidina Abdullah bin Abbas tadi, ya. Sebelum tu saya sambung sedikit. Kenapa Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan saya tahu orang selesai solat dengan saya dengar orang zikir? Takkan Sayyidina Abdullah bin Abbas tak tahu orang selesai solat? Kan dia solat sekali. Kena ingat, ya. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ni beliau sepupu Nabi yang masih kanak-kanak pada masa itu. Jadi masih kanak-kanak ni maknanya ada kalanya taklah sembahyang dengan orang dewasa, tapi dia tahulah orang dewasa dah selesai solat. Mana tahu dah dengar dia orang wirid dah selesai dah tu. Tu maknanya zikir tu kuat sampai boleh didengar luar daripada masjid. Jadi apa sebenarnya yang berlaku? Imam Syafi'i rahimahullah taala tidak melarang, ya. Tolong, ya, kawan-kawan yang mengaku
dia itu ikut sunnah, ikut golongan salaf. Imam Syafi'i adalah generasi salaf. Jangan berdusta atas nama Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tidak ada bukti, tidak ada nas Imam Syafi'i melarang zikir kuat. Yang ada Imam Syafi'i menkomentari hadis Nabi Abbas tadi, kata dia, saya memandang bahawa zikir kuat itu berlaku dalam bentuk ta'lim. Itu maknanya ijtihad Imam Syafi'i. Kalau zahir hadis tidak ada sebut. Zahir hadis tak ada sebut Nabi SAW zikir kuat, lepas tu Nabi SAW dah tak zikir kuat lagi. Bila orang sahabat semua dah pandai zikir, Nabi dah zikir perlahan, tak ada. Itu kita pelik, kadang-kadang dia terlampau literal sangat. Asal tak ada dalam hadis, kira tak ada. Kadang-kadang dia takwil macam-macam. Benda yang jelas-jelas tak ada dalam hadis, dia anggap ada. Jadi terbalik kot. Imam Syafi'i tidak kata haram. Imam Syafi'i kata, kepada pandangan saya, zikir kuat itu dilakukan ketika mana nak mengajar orang berzikir. Adapun kalau masing-masing semua dah pandai berzikir, masing-masing zikir perlahan saja. Itu pandangan Imam Syafi'i. Jadi dia kena faham uslub Imam Syafi'i bila dia kata saya menyukai kalau saya menyukai kalau begini, bukan maknanya wajib. Dia ada uslub dia. Jadi kalau begitu zikir secara kuat ini asalnya adalah sunnah, cuma ulama-ulama kita mencantumkan antara pelbagai dalil, sebab dalil zikir kuat ni satu, tapi dalil kita tu tidak boleh mengganggu orang yang sedang solat dan sebagainya, itu satu sudut yang lain. Maka memahami dalil secara keseluruhan, asalnya berzikir kuat itu adalah sunnah, tapi jangan sampai mengganggu orang lain yang misalnya sedang menunaikan solat, hatta jangan sampai mengganggu orang lain yang sedang tidur. Bukan kata orang lain sedang solat saja, ada orang tidur rehat luar masjid tu, kita punya kuat sampai terganggu tidur dia, itu jangan. Tapi kalau kuat yang sekadar yang makruf di tempat kita itu adalah sunnah Nabi SAW dan juga sunnah para sahabat. Jadi yang jadi imam tu dia kena faham juga ya. Zaman kita ni ada alat namanya mikrofon. Mikrofon ni kalau kita zikir biasa-biasa, subhanallah, 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 dah kuat dah. Kalau kamu lagi jerit subhanallah, subhanallah, dah campur lagi dengan mikrofon, itu dibimbangi mengganggu orang yang masbuk, yang masih sedang solat. Nanti elok-elok sepatutnya dia kena baca Fatihah, kita baca ayat kursi. Kenapa? Terikut dengan zikir orang yang zikir terlampau kuat. Jadi pertimbangannya bukan zikir kuat ini bid'ah, bukan. Dah kuat dari segi uruf, dari segi kebiasaan. Jadi yang dikatakan zikir kuat ini memang dia adalah sunnah dalam hadis-hadis yang sahih, dia sebut dia tu, dia ada teknik menyebut sahih tu biar nampak kita saja yang sahih ya. Kalau nampak sahih macam dia tu lemah. Kena ada emphasize. Saya pun tak pandai sangat kawan-kawan ada yang pandai. Kita kena berpegang dengan hadis yang sahih macam mana, wallahu alam lah, tak pandai saya nak sebutnya. Yang penting hadis sahih. Kemudian diamalkan oleh sahabat, difatwakan oleh para ulama. Cuma para ulama menggabungkan beberapa perkiraan mengatakan zikir kuat itu janganlah sampai mengganggu ya orang yang sedang solat, orang yang sedang berehat dan sebagainya. Tapi kalau yang biasa macam kita buat di negara kita ni, insya-Allah kebanyakannya itu okey ya, tidak sampai mengganggu. Lagi pelik, di setengah tempat saya disampaikan maklumat, ada orang dia tak suka zikir kuat ramai-ramai ni, dia kata itu mengganggu orang yang sedang solat, jadi dia pergi lepak di belakang menyembang. Dia punya sembang lagi kuat daripada orang zikir. Itu macam mana tu? Kononnya tak nak zikir kuat, nanti ganggu orang solat. Kau menyembang lagi mengganggu kepada orang yang solat, na'udzubillah min zalik. Jadi selesai ya. Dalam riwayat yang lain, an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qala kunna na'rifu inqida'a salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitakbir. Kami mendengar, kami mengetahui, dulu kami tahu Nabi SAW dah selesai solat sebab kami dengar suara takbir. Macam mana pula selesai solat takbir, bukan selesai solat salam ke? Takbir kan mula solat, tak takbir di sini maksudnya takbir dalam bentuk zikir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nabi takbir je, Nabi tak tasbih. La ilaha illallah. Itu gabunglah, kan ada hadis ceritakan tasbih 33, tahmid 33, takbir 33. Itu menunjukkan kepada membawa kepada pengampunan dosa dan sebagainya. Bukan maknanya bila kata takbir itu takbir semata-mata. Takkan tak faham, misalnya kata cuba baca Fatihah. Fatihah. Orang tak faham bahasa lah.
Baca Fatihah maknanya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Sama juga orang kata cuba kau baca doa kunut. Itu orang tak faham bahasa. Kau doa kunut tu panjanglah, Allah mahdini fiman hadait wa afini fiman afait. Jadi samalah bila sebut takbir sini merujuk kepada bacaan-bacaan selepas solat. Jadi kuat sehingga orang yang duduk dalam masjid tahu dah selesai solat dengar orang berwirid, berzikir. Jadi dua riwayat di atas menghantarkan pada kesimpulan bahawa Rasulullah SAW dan para sahabat dalam membaca zikir setelah solat adalah dengan suara yang nyaring. Oleh kerana demikian, bacaan zikir dengan suara keras dan nyaring setelah solat 5 waktu tidak perlu dipersoalkan. Wallahu a'lam. Demikianlah beberapa persoalan yang perlu kami bahas berkaitan dengan bid'ah hasanah. Sebahagian persoalan sebenarnya termasuk sunnah pun, bukan bid'ah ya. Sebahagian itu memang bid'ah yang dinilai ikut neraca hukum, ianya tidak bercanggah dengan syarak, maka disebut sebagai bid'ah yang hasanah. Tapi sebahagiannya bukan bid'ah pun, memang sunnah, jelas-jelas diamalkan di zaman Nabi SAW, diamalkan oleh para sahabat dalam hadis yang sahih dan sebagainya. Tetapi disalah anggap sebagai bid'ah oleh setengah golongan. Dan sebahagian lagi termasuk bid'ah atas neraca hukum tidak bercanggah, tapi malangnya dianggap sesat pula oleh segolongan orang. Semoga beberapa contoh di atas menjadi pengantar untuk mengetahui persoalan lain yang tidak dibahas dalam risalah kecil ini. Maknanya apa? Dah dapat kayu dia, dah dapat punya timbangan dia, dan apply. Itu yang kadang tak faham-faham. Ditanyanya sujud depan kubur bid'ah hasanah ke dhalalah. Kan kita dah bagi guideline. Takkan nak tanya setiap benda. Guideline bid'ah hasanah adalah perkara baharu yang tidak bercanggah dengan syarak. Orang sujud kepada kubur itu perkara baharu. Tidak ada dalil Nabi SAW suruh sujud ke kubur. Tidak ada juga dalil Nabi SAW sendiri baginda sujud ke kubur. Tak ada. Jadi sujud ke kubur ni bid'ah, benda baharu. Hasanah ke sayyi'ah. Jadi kena tanyalah sujud pada kubur dari segi hukum, apa hukum dia. Jangan katakan sujud pada kubur, orang yang tak mati lagi pun pergi sujud pada dia, itu bercanggah dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Kalau dengan syariat Nabi-Nabi terdahulu dibenarkan. Kalau bercanggah dengan syariat Nabi Muhammad SAW, maka adalah bid'ah yang sayyi'ah, bid'ah yang buruk. Kemudian kalau ditakdirkanlah sujud itu dengan niat dia menyembah, dia menganggap kubur itu Tuhan, maka jadi syirik. Dua lah. Satu, sujud itu bercanggah dengan syariat, sudah haram bid'ah yang buruk, sayyi'ah. Tapi kalau disertai dengan niat menyembah, bukan setakat haram saja, bahkan membawa kepada kufur. Jadi kena cek, jangan gopoh. Dia sujud kerana apa? Hormat, haram. Dia sujud kerana menyembah, haram dan syirik. Jadi dia ada pendetailan dia. Bukan setiap bid'ah hasanah, bukan juga setiap bid'ah itu sayyi'ah. Sebelum saya tutup dengan bacaan doa, satu pengumuman ya. Alhamdulillah kita dah khatam ya, kitab kita di muka surat 128 ni. Yang berminat nak tahu tentang diri peribadi penulis Kiai Muhammad Idris Ramli, boleh baca daripada muka surat 130. Kita dah sampai ke muka surat 129. Saya nak umumkan satu program malam besok. Kita take a break lah daripada pembacaan kitab. Mungkin lepas tu kita akan sambung dengan kitab yang lain. Kita kata berbincangkan isu-isu semasa. Okay, kita akan discuss isu semasa, insyaAllah bermula dalam jam 9 malam. Jam 9 malam. Antara isu yang diminta supaya saya ulas malam besok, pertama isu calon mufti wilayah persekutuan. Pentembungan antara dua aliran pemikiran atau apa sebenarnya. Kan jadi polemik ya, jangan sampai masuk dalam Malaysia kini dan sebagainya. Sebenarnya isu pemilihan ini adakah akibat pertembungan dua aliran pemikiran atau sebenarnya isu apa? Yang kedua, isu nikah secara online. Kan baru ni katanya kali pertama dalam sejarah Malaysia akad nikah dilakukan secara online. Jadi isunya perlu atau tidak, atau lebih penting daripada itu, sah atau tidak nikah secara online, dan kalau sah adakah perlu dilakukan ataupun tidak. Kemudian isu memorandum NGO Islam kepada Perdana Menteri. Ini saya kena cek memorandum apa yang dimasukkan ni. Ini saya baca WhatsApp daripada penganjur
Mungkin saya kena check balik memorandum apa yang mereka maksudkan. Kemudian Wahabi cuba melobi kerajaan, realiti atau tajuk Wahabi ni isu panas lah ya. Sebab ada orang kata Wahabi ni dia sebenarnya bukan ada pun. Ini hanya momokan saja. Ini hanya hantu Wahabi je, hantu je, bukan ada pun. Ya. Fantasi lah. Maknanya Wahabi ni sebenarnya fantasi ataupun sebenarnya ia realiti yang cuba nak difantasikan. Itu kita akan bincang malam besok ya, insya-Allah. Kemudian isu terjemahan hadis oleh Wahabi. Apa akan berlaku kalau golongan Wahabi dia menterjemahkan hadis? Apa risikonya? Jangan marah lah biar kita kata melabel golongan Wahabi pula. Katalah ada satu golongan mereka ni berfahaman Wahabi, lalu mereka menterjemahkan hadis-hadis Nabi SAW. Misalnya kita kata Syiah lah. Golongan Syiah mereka ambil hadis daripada Sahih Bukhari lalu mereka syarahkan. Apa risiko kalau Syiah syarahkan hadis-hadis ni? Jadi begitulah, apa risiko kalau Wahabi yang syarahkan hadis-hadis ni ataupun terjemahkan hadis-hadis Nabi SAW. Dan yang terakhir, isu Mauhib Khawli. Mauhib Khawli ni dah kalau tuan-tuan tengok siri live ni, siri ke-10 dan siri ke-11 saya memang khususkan untuk menerangkan beberapa kekeliruan ya yang timbul atau ditimbulkan oleh beliau. Tapi pihak penganjur masukkan juga di sini isu Mauhib Khawli, apa respon yang sepatutnya dilakukan oleh umat Islam Ahlus Sunnati wal Jamaah. Jadi muslim-muslimat yang berminat untuk mengikuti kupasan isu-isu yang saya sebutkan tadi boleh ikuti live di page ARG ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah Research Group, bukan di page saya tapi mereka akan cross, saya pun tak faham lah, cross posting dia kata. Dia pakai aplikasi apa, maknanya nak ikut di page saya pun ada, nak ikut di page ARG pun ada, saya faham macam itulah ya. Wallahu alam. Saya ucapkan barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsira yang setia mengikut kuliah kita ini, dan sama-samalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan ya, buat umat Islam, buat diri kita khususnya, pada umat Islam secara umum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma syrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin hafizal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma arham ummata Muhammad. Allahumma aslih ummata Muhammad. Allahumma farij an ummati Muhammad wa sallallahu ala khairi khalqihi Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.